Saya buat gaming, saya buat editing, memang tak ada apa-apa isu. Memang saya tak tahulah, saya kena scam ke apa dengan Teranya ni. Saya rasa macam kualiti memang sangat-sangat bagus. Saya rasa Teranya ni patut jual pada harga yang lagi tinggi dah kot. Okey. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Cik Guluan Siapa Degil. Saya Rotan. Hari ni saya nak buat review berkenaan dengan satu produk daripada Teranya T10B. Dan harga dia berapa? Harga dia bawah RM100. Tapi saya boleh katakan produk Teranya ini adalah dia punya audio quality paling solid. Dan juga latency dia memang dah nak sama macam TWS untuk gaming. So quick feature, dia adalah Bluetooth 5.1. Dan dia punya ketebalan driver ni, kalau kita tengok, dia kata 12mm graphene driver. Dan dia ada terbina juga 4 mikrofon untuk tujuan nak noise cancelling ketika kita buat video call ataupun untuk sesi PDPR. Ianya bukan noise cancelling punya devices, bukan. Tapi untuk tujuan call, dia akan reduce sedikit noise lah. Dan dia adalah jenis Type-C. Kalau korang tengok ni, dia jenis Type-C. So kalau korang cas dalam masa 10 minit, korang boleh play lagu dalam masa 2 jam setengah macam tu. Tapi kalau untuk total single penggunaan, korang dapat lebih kurang 8 jam. Tapi kalau total dengan casing ni, korang akan dapat lebih kurang 32 jam. Dan of course, dia ada game mode di mana latency dia sekitar 50 hingga 60 millisecond, which is dah dekat sama macam wired punya latency, kau tahu. Okay. Dan saya cukup terkejut, dia masih lagi ada touch operation. So saya dah ceritakan feature-feature dia. So mari kita pergi kepada sesi unboxing. Ini adalah user manual, okay. Dan juga korang punya pun stiker kot, premium sound Teranya 100% original. Boy, alright. Dan juga USB-C, Type A to USB-C punya charging. Kemudian kita akan dapat extra earbuds ataupun tips, saya panggil tips. Something like that. Kemudian dia punya produk itself bawah ni tak ada apa. Dan kemudian dia punya produk itself Teranya, saya akan buka benda ni. Ni depan ni ada LED untuk charging indicator. So inilah dia Teranya punya ni. Kalau saya cabut sekejap, okey, dia kuat besar jugalah. Dalam gambar macam kecil. Okey, ini bahagian kanan dia dan ini bahagian kiri dia. Dia ada magnetic, saya boleh dengar tu. Sap, masuk dia masuk sap, sekali lagi. Lebih kurang macam tu. Okey. So kalau kita tengok size daripada muka depan macam ni, macam tak ada apa-apa kan. Tapi kalau kita buat dia punya test untuk thickness dia, memang dibandingkan dengan Realme Buds Air 2, saya rasa macam Teranya punya ni agak sedikit chubby gemuk tebal. Okey. Tapi saya rasa dia punya finishing dia, saya rasa just okay. Cumanya saya rasa dekat bahagian bawah ni je yang kita rasa sedikit premium. Tapi dekat atas ni kita rasa a bit flimsy dan memang rasa macam plastik yang a bit murah lah. Whereas kalau macam Realme ni, saya rasa memang a very good all around punya casing. Dan dia punya tolak ni lagi satisfying lah nak dibandingkan dengan Teranya. Teranya ni kalau saya tolak sikit, dia tak tolak. Dia macam dia stick macam tu. Dia macam makeup punya style tu kan. Dan setakat ni yang saya jumpa adalah korang macam tak boleh nak tahu tau charging punya rate ni berapa until contoh saya keluarkan saya punya earbud ni, kemudian saya masukkan balik, tak silap saya, barulah charging indicator tu muncul. Nampak? Baru ni muncul. Tapi untuk Teranya, setakat ni saya dah DM mereka, saya tanya ada tak apps yang dedicated untuk Teranya model ni. Dia kata setakat ni tak ada lagi lah. Tapi saya mengharapkan Teranya akan produce lah apps untuk apa-apa model Teranya. Sebab pada saya memang padulah dia punya audio quality, dia punya latency memang kau-kau. Let's say lah kalau macam kita nak update firmware dah tak boleh, sebab tak ada apps yang dedicated untuk Teranya, right? So yang ini saya nak rate lah untuk audio quality. Daripada kiri ni kurang sedap, daripada kanan yang paling sedap lah. Of course kita akan tengok daripada segi Realme. Tapi tak adalah saya kata yang paling teruk, sebab saya rasa setakat yang saya review yang audio dia kurang best adalah Cyberfox X1, sebab dia fokus on gaming side of things kan. Kemudian yang this one adalah Plantronics Fit 505. Saya beli dalam hampir RM300 something. Pun sedap juga bunyi dia. Tapi kenapa Teranya ni ada pada tangga yang kedua? Sebab pada saya dengan price point yang RM99, tapi pada saya bunyi dia sangat-sangat sedap. At the same time dia punya bass pun masih lagi rich, walaupun kita tak on dia punya bass boosted mode. Dan volume pun kuat. So untuk harga yang macam ni pada saya memang tak masuk akal lah. Teranya, why you do this? Okay, of course yang number one mestilah Fit 6100, sebab harga pun kalau tak campur sale waktu tu RM900, waktu sale RM499 ataupun RM500 lah. Of course this one much better sebab dia punya driver pun, kalau korang tengok dalam ni pun, driver dia memang lagi besar lah. Of course driver lagi besar, plus harga pun agak premium. Of course sound quality paling baik lah.
So sekarang ni kita nak rate daripada kiri latency paling teruk sampailah ke kanan ni latency yang paling okey. Okey, so mari kita rearrange balik yang mana yang okey. Yang ni saya akan letak paling teruk feed yang 6100 ni. Okey, alright. Kemudian yang paling tinggi saya rasa Tranya number 1. Kemudian saya rasa ni Realme, right? So Realme. So korang akan tengoklah shifted off orang kata apa latency punya king. Setakat ni adalah Tranya. Walaupun saya tak on kan orang kata apa game mode, tapi saya rasa dia adalah number 1. At the same time kalau kita on kan kita punya game mode tak kat mana pun, audio quality tidak compromise walaupun sedikit. Walaupun Cikgu Luan dah tune equalizer, naikkan bass, naikkan mid, naikkan high sikit, lepas tu turunkan beberapa signal, Tranya ni masih lagi king dalam audio latency. Walaupun saya rasa dia tak advertise pun sebagai gaming punya TWS kan, tapi I think this one is very awesome lah produk. At the same time jangan lupa dia adalah RM99, right? Saya equalizer. Kalau korang tengok ni, ada equalizer kat sini. Okay, equalizer. Kalau korang tengok Cikgu Uluan punya ni memang dah pre-equalize kan. Saya dah set saya nak bass macam mana, saya nak mid dia macam mana, saya nak treble dia macam mana. So dia quite heavy processing jugalah. Tranya mampu handle all this bass, mid, treble dengan baik walaupun saya dah boost dia punya frequency. So dia sedikit berbeza dengan saya punya laptop sebab of course Samsung ni dia process a bit different lah daripada saya punya laptop. Dan saya memang terkejut Tranya punya processing masih lagi boleh lah. I mean like bass dia memang super kuat, at the same time dia punya mic memang rasa macam 3D light punya sound, at the same time dia punya treble pun okey. Cumanya ada beberapa saya rasa signal yang berlanggar kot untuk Tranya ni. Tapi okey sebab at the same time Tranya punya quality sound bukan sekadar padu, tapi dia punya volume memang sangat-sangat kuat. Cikgu Ulan orang kata apa, biasanya play lagu lebih kurang 30 hingga 40% saja sebab dah kuat sangat nak dibandingkan dengan model lain. Contoh macam saya punya Realme Buds Air 2, saya rasa kena pump sampai 80 volume baru saya boleh enjoy lah. Dan untuk Tranya 10TB ni pun walaupun dia adalah TWS harga below dan RM100, tapi dia ada touch control lah. Yang ni korang kena tengok sendirilah daripada segi apa yang korang boleh buat tu semua. Tapi pada saya unique feature dia adalah kita boleh turun ataupun naikkan volume, which is untuk price point yang macam ni agak rare lah. So macam mana korang nak naik dan turunkan korang punya volume? Kat bahagian kanan kalau macam korang tekan 2 kali 1, 2, so nanti dia akan naik beberapa persen lah untuk volume. Tapi kalau kau nak kurangkan 1, 2, alright. Cuma jadi quite annoying sedikit. Contohnya macam kita nak turunkan secara laju kan, tak boleh, dia macam kena bersabar. Contohnya nak turunkan volume 1, 2, tunggu kejap, 1, 2, tunggu kejap, 1, 2, tunggu kejap, 1, 2, tunggu kejap. Telinga saya pun dah macam berdengung, berdesing tu semua sebab dia earbud punya style kan. So macam sakit sikit lah lebih kurang macam tu. Dan banyak lagi touch control yang korang boleh tengok dalam ni. Dan dia ada ceritakan jugalah macam mana kita nak activate misal kata game mode ataupun normal dan juga bass boosted mode. Sepatutnya kalau kat bahagian kanan untuk game mode lah, so kita akan tekan 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dia akan bagi tahu game mode. So kalau nak off kan 1, 2, 3, 4, 5, game off. Alright. Dan untuk normal dan juga bass boosted mode sama juga dekat bahagian kiri 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Sepatutnya dah keluar dah. Cumanya saya punya model ni mungkin faulty ke saya tak sure sebab saya dah bagi tahu Tranya kenapa bila saya tekan 5 kali dekat bahagian kiri saya dia masih lagi on, bukannya normal ataupun bass boosted mode. Lepas tu Tranya kata diulang balik je kata apa function yang ada dalam ni. Kalau korang tengok dia akan bagi tahu juga tap 5 kali dekat bahagian kiri, so akan ada normal / bass boosted mode. Tapi sampai sekarang saya tak nak buat benda tu dan saya pun tanya juga Bro Izami Gadget tu kawan saya juga. Okay, sebab sebelum ni pun dia pernah review juga Tranya 10TB ni pun, dan dia kata sepatutnya akan ada bunyi tak silap normal / bass boosted mode, tapi setakat yang saya gunakan untuk review unit saja ni tak keluar pula, so saya tak sure what's going on. Right, overall saya memang cukup terkejut lah dengan model Tranya ni sebab saya first time dengar company Tranya ni. Dan bila mereka minta untuk saya buat review, saya rasa macam alamak ni TWS murah je kan, ambil like RM99, come on lah kan. Tapi bila saya test, this is one of the best wireless earbuds yang saya pernah review dan test lah kan. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab biasanya audio quality yang lebih kurang macam ni saya rasa ada pada model-model yang at least nak kena makan sampai RM400 hingga RM500 and above punya kategori lah kan. Saya lupa nak mention T10B ni pun dia ada rating untuk water resistant IPX7. Maksudnya kalau korang nak pergi jogging ke apa, kalau ada peluh ke apa tu semua, saya rasa masih lagi okey. Saya pun dah test lama-lama. Cumanya of course kalau misal kata kalau saya nak buat longer running ataupun jogging,
dalam masa lebih daripada sejam. Of course jenis earbuds ni bila saya pakai dalam masa 40 minit dia dah start sakit. Of course sebab it's an earbuds. Sebab biasanya Cikgu Luan akan jogging menggunakan ni lah ni Bluetooth Plantronics Fit 6100. So dia punya driver pun agak besar. Tapi pada saya kualiti dia dah on par dengan Fit 6100 Tapi dia punya package lagi kecil daripada ni. Tengok memang kecil gila. So korang tengok jogging guna ni je. Saya rasa dia jimat space lah bila kita nak jogging tu semua kan. Dan of course the latency. Macam Cikgu Luan cakap, Cikgu Luan gunakan dekat laptop saya. Saya buat gaming, saya buat editing, memang tak ada apa-apa isu. Memang saya tak tahulah, saya kena scam ke apa dengan Tranya ni. Saya rasa macam kualiti memang sangat-sangat bagus. Saya rasa Tranya ni patut jual pada harga yang lagi tinggi dah kot. Okay. Hui, power. Saya memang bagi kepujian tinggi lah kepada Tranya. So kepada anda yang nak sangat beli wireless earbuds dan nak mengutamakan audio quality dan korang nak di lowest latency as possible, dan pada masa yang sama korang pun agak sedikit tight budget dan korang nak dapatkan wireless earbuds yang below daripada RM100, korang boleh dapatkan model daripada Tranya ni. Very good lah. Saya puas hati lah dengan produk ni. Saya akan letakkan link pembelian di dalam ruangan description saya, so korang boleh beli di sana. Right. So setakat ni itu sahaja kot untuk video kali ni. Apa lagi guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruang komen di bawah supaya saya boleh buat banyak video lagi based upon request you guys. Itu sahaja daripada saya Cikgu Luan, Sabar Degil, saya Hutan.